Pada malam 27 Mei 2018, Spencer McFord, seorang pemuda berusia 20 tahun, bertemu dengan rakannya Sophia McKenna di tempat letak kereta University Connecticut, Avery Point. Spencer merupakan pelajar di universiti tersebut pada masa itu. Sophia sedang menghadapi masalah hubungan yang tidak sihat dengan teman lelakinya, Austin Cordova. Menurut ibu Sophia, hubungan mereka semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir. Austin dikatakan mempunyai hubungan dengan wanita lain sewaktu masih menjalin hubungan dengan Sophia. Ini menyebabkan Sophia turut mula menjalin hubungan dengan lelaki lain. Apabila Austin mengetahui perkara ini, dia pergi ke rumah kediaman Sophia dan cuba menendang pintu, serta dilaporkan mengancam untuk mencederakan Sophia. Selepas kejadian itu, Sophia mula menghabiskan banyak masa bersama Spencer McFord yang dikenalinya ketika bekerja di sebuah spa. Mereka mula menjalinkan hubungan, tetapi kemudian memutuskan untuk kembali sebagai rakan sahaja. Beberapa minggu kemudian, Spencer mendapat pekerjaan di sebuah bot sewaan yang membawa penumpang untuk perjalanan memancing separuh hari. Pada malam kejadian, Spencer dan Sophia bertemu di tempat letak kereta dan menaiki sebuah perahu layar tanpa tiang yang mereka ambil dari kampus universiti. Mereka menuju ke rumah api New London Leach, sebuah tempat tarikan pelancong popular di Connecticut yang terkenal sebagai salah satu bangunan paling menyeramkan di negeri itu. Kira-kira jam 1 pagi, Sophia menggunakan telefon Spencer untuk memuat naik video ke akaun Snapchat Spencer. Dalam video tersebut, Spencer kelihatan sedang mendayung perahu kecil itu. Sophia mengarahkan kamera ke arah pantai dan bergurau tentang berapa jauh lagi mereka perlu mendayung untuk sampai ke rumah api. Yo, we're out here in the fucking ocean. With us. That is the land. Like, we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. Okay, but you know, Spence fucking sucks. Come on, get us there. Beberapa menit kemudian, sekitar jam 2 pagi, setelah akhirnya sampai ke rumah api New London Leach, Spencer memuat naik gambar Sophia di hadapan papan tanda dilarang menceroboh ke akaun Snapchat-nya. Itulah kali terakhir mereka dilihat. Keesokan harinya, Austin menghubungi ibu Sophia, Michelle, menyatakan kebimbangannya kerana tidak mendengar kabar dari Sophia. Michelle menyedari ada beberapa panggilan tidak dijawab dari nombor yang tidak dikenali antara pukul 2.05 pagi hingga 2.09 pagi malam sebelumnya. Apabila dia menelefon balik nombor tersebut, dia sedar bahawa itu adalah telefon bimbit Spencer. Khawatir sesuatu telah berlaku, Michelle melaporkan kehilangan anaknya sekitar pukul 6 petang pada hari yang sama. Pengawal pantai melancarkan pencarian. Mereka menemui kereta Sophia di tempat letak kereta University Connecticut dengan telefonnya masih di dalam, yang menjelaskan mengapa dia menggunakan telefon Spencer untuk menghubungi ibunya pada malam sebelumnya. Pengawal pantai juga menemui baju Spencer yang diikat pada pemegang bot di jeti rumah api New London Leach, menunjukkan bahawa Spencer mungkin telah menggunakan bajunya untuk menambat perahu, namun perahu layar itu sudah tiada. Sementara itu, Austin dan bapanya memulakan pencarian mereka sendiri, dan semasa menyusuri kawasan perairan dengan bot, mereka menjumpai perahu layar yang dipercayai digunakan oleh Spencer dan Sophia itu berhampiran pantai Truman di utara Long Island, kira-kira 13 batu dari rumah api. Anehnya, mereka mendapati satu cap jari yang tidak dikenali pada perahu layar yang tidak pernah dianalisis. Pada 28 Mei, pengawal pantai terpaksa menangguh misi pencarian kerana cuaca buruk. Namun pada 8 Jun, 11 hari selepas itu, mayat Spencer ditemui terapung oleh seorang nelayan di arah bertentangan dari perahu layar yang ditemui Austin. Melalui laporan bedah siasat, pihak berkuasa menemui kesan alkohol dan THC dalam tubuh Spencer. Walaupun punca resmi kematian Spencer ditetapkan sebagai lemas secara tidak sengaja tanpa sebarang tanda kecederaan akibat perbuatan manusia, orang ramai mula mengemukakan pelbagai teori mengapa hanya Spencer yang ditemui lemas, manakala mayat Sophia langsung tidak dijumpai. Pada 22 Julai 2018, kumpulan Facebook Finding Sophia McKenna ditubuhkan, di mana orang ramai cuba menyelesaikan misteri kehilangan Sophia. Walaupun punca kematian Spencer kelihatan jelas, ramai yang berpendapat adalah sesuatu yang aneh apabila operasi pencarian dihentikan dalam tempoh yang begitu singkat dan rekod telefon Spencer tidak pernah didedahkan. Yang lebih mencurigakan, cap jari misteri yang ditemui pada perahu layar tidak dianalisis, dan Sophia tidak menghubungi 911 pada malam kehilangan itu walaupun jelas dia memerlukan bantuan.
Pelbagai persoalan yang masih belum terjawab menyebabkan ramai orang menuduh Austin mendakwa bahawa dia telah membunuh Spencer dan kemudian membawa Sofia ke lokasi lain sebelum membunuhnya juga. Sehingga Ogos 2024, masih tiada banyak bukti yang menyokong teori ini dan ibu Sofia sendiri menyatakan bahawa dia tidak percaya Austin terlibat walaupun hubungan mereka bermasalah. Berdasarkan maklumat yang diperoleh sepanjang siasatan, besar kemungkinan perahu layar itu telah terlepas dan mula hanyut pada suatu ketika pada malam kejadian. Spencer mungkin lemas ketika cuba membawanya kembali ke jeti, namun semua dakwaan itu masih menjadi teka-teki. Salah satu teori yang sering diperkatakan ialah selepas Spencer dipercayai lemas, Sofia tinggal bersendirian di rumah api, menjerit meminta bantuan. Menurut teori ini, seorang pengguna bot yang lalu di kawasan itu mungkin berhenti untuk menawarkan bantuan dan kemudian menculik Sofia. Namun teori ini dianggap kurang meyakinkan, memandangkan kebarangkalian sebuah bot lain menuju ke rumah api pada lewat malam adalah sangat rendah. Satu lagi teori yang tersebar di TikTok dan Facebook mendakwa bahawa Spencer dan Sofia mungkin telah bertengkar ketika berada di rumah api yang akhirnya membawa kepada tragedi kehilangan nyawa kedua-duanya. Namun teori ini dilihat kurang kukuh kerana kedua-duanya dikenali sebagai rakan baik dan tidak mempunyai sebarang sejarah konflik atau keganasan. Sehingga kini punca sebenar kehilangan Sofia masih menjadi misteri. Namun begitu, pihak polis dan keluarga Sofia percaya bahawa Spencer telah lemas ketika cuba membawa perahu layar kembali ke jeti. Sofia pula mungkin tidak menghubungi 911 kerana takut didakwa atas kesalahan menceroboh. Tidak dapat dipastikan sama ada dia lemas ketika cuba menyelamatkan rakannya terjatuh ke dalam air secara tidak sengaja atau jika sesuatu yang lain telah berlaku ketika dia bersendirian di rumah api. Pada Oktober 2023, seramai 12 orang warga Amerika mengembara ke Guatemala untuk menghadiri Be The Change Yoga Retreat di tepi tasik Atitlan, tasik paling dalam di Amerika Tengah. Antara mereka ialah Nancy Ng, wanita berusia 29 tahun dari California yang telah pergi ke retreat yang sama tahun sebelumnya dengan pengajar yang sama dan pengalaman itu begitu bermakna buatnya sehingga dia tekad untuk kembali sekali lagi pada tahun 2023. Pada 19 Oktober sekitar jam 10.30 pagi, seramai 10 orang daripada kumpulan tersebut memulakan aktiviti berkayak di tasik Atitlan. Sebelum mereka mendayung lebih jauh ke tengah tasik, sebuah video sempat direkam memperlihatkan seluruh kumpulan retreat dan kelihatan Nancy melambai ke arah kamera sambil mendayung perlahan hanya beberapa kaki dari tebing. Dia kelihatan gembira ketika bergerak untuk menyertai kumpulan itu, tetapi malangnya, ini adalah rakaman terakhir Nancy dilihat sebelum dia hilang tanpa jejak. Usai video itu direkam, kumpulan tersebut mula berpecah. Semua peserta mula mendayung mengikut arah masing-masing. Nancy pula berkayak ke tengah tasik bersama seorang lagi peserta, Christina Blazek, yang turut berasal dari California. Apa yang berlaku seterusnya tidak pernah benar-benar jelas kerana setiap individu memberikan versi yang berbeza. Menurut pemilik syarikat penyewaan kayak, kumpulan itu kembali dari pengembaraan beberapa minit kemudian dan ramai daripada mereka kelihatan cemas. Mereka menyedari bahawa kumpulan itu kehilangan seorang ahli. Nancy tidak kembali bersama mereka. Anehnya tiada siapa dalam kumpulan itu yang mahu melaporkan dengan pemilik syarikat penyewaan kayak itu untuk memberikan penjelasan. Menurut keterangan pemilik, para peserta retreat meninggalkan kawasan itu dengan tergesa-gesa tanpa memberikan penjelasan tentang kehilangan Nancy. Malah bayaran sewa kayak pun tidak diselesaikan. Saksi mendakwa Christina Blazek kelihatan panik dan perlu ditenangkan oleh ahli kumpulan lain sebaik mereka kembali. Di sinilah keadaan menjadi semakin aneh. Walaupun mereka dijadualkan untuk tinggal beberapa hari lagi di Guatemala, seluruh kumpulan membuat keputusan mengejut untuk pulang ke Amerika hanya 8 jam selepas kejadian itu. Menurut Eduardo Rad, penganjur retreat Be The Change, kumpulan itu segera melaporkan kehilangan Nancy kepada polis Guatemala. Namun menurut pihak polis, kumpulan itu mengambil hampir 24 jam sebelum melaporkan kejadian tersebut. Anehnya ketika Eduardo pertama kali memberitahu keluarga Nancy tentang kejadian itu, dia tidak menyatakan bahawa Nancy telah hilang di tasik. Sebaliknya, dia cuba memberikan tanggapan bahawa Nancy tidak akan kembali, yang menyebabkan keluarga Nancy pada mulanya percaya bahawa dia merancang untuk menetap terus di Guatemala. Pada masa itu, polis Guatemala telah melancarkan pencarian untuk Nancy.
Namun selepas 72 jam, pencarian tersebut dihentikan, menyebabkan keluarga Nancy terpaksa membiayai baki siasatan itu sendiri. Sementara itu, keluarga Nancy cuba menghubungi Christina Blasey yang dikatakan menjadi orang terakhir melihat Nancy. Namun Christina enggan bercakap dengan keluarga Nancy dan mengambil masa hampir sebulan untuk memberikan keterangannya melalui peguamnya selepas kembali ke Amerika Syarikat. Menurut Christina, dia dan Nancy berselisih di bahagian paling dalam tasik ketika mereka hampir kembali ke tebing. Tiba-tiba Nancy memutuskan untuk melompat keluar dari kayak untuk berenang. Air tasik agak bergelora dan tasik Atitlan mempunyai kedalaman lebih dari 1,000 kaki. Christina mendakwa memberi amaran kepada Nancy agar tidak masuk ke dalam air. Tetapi menurut keterangan Christina, Nancy tidak mengendahkannya dan terus melompat keluar dari kayaknya di bahagian terdalam tasik, membiarkan kayaknya hanyut di bawah arus yang kuat. Menyedari Nancy berada dalam bahaya, Christina mendayung sekuat tenaga untuk mengambil semula kayak Nancy dan membawanya kembali kepadanya. Namun apabila dia tiba semula di lokasi tempat Nancy berenang, rakannya itu sudah hilang dari pandangan. Tidak mahu membahayakan dirinya kerana arus deras tasik Atitlan, Christina memilih untuk berpatah balik ke tebing sambil menjerit meminta pertolongan. Malangnya apabila dia tiba di darat, segalanya sudah terlambat. Anehnya, polis Guatemala mendakwa bahawa Christina telah memberikan keterangan secara terbuka kepada mereka. Namun apabila keluarga Nancy menghubungi pihak berkuasa, mereka mendapati tiada sebarang rekod keterangannya dalam fail siasatan. Ketika itu timbul pula tuduhan bahawa Nancy tidak pernah diberikan jaket keselamatan sebelum menaiki kayak. Namun pemilik syarikat penyewaan segera menafikan dakwaan ini, menyatakan bahawa jaket keselamatan memang ditawarkan. Nancy sendiri yang memilih untuk tidak memakainya, seperti yang dilihat dalam rakaman video. Disebabkan Christina enggan memberi sebarang maklum balas kepada keluarga Nancy, mereka akhirnya mendedahkan identitinya kepada umum, menuduh dia menyembunyikan sesuatu. Tindakan ini mencetuskan gelombang reaksi di media sosial. Christina mula menerima ancaman bunuh dari seluruh dunia. Di TikTok dan Facebook, kes ini menjadi viral dan tidak lama kemudian maklumat pribadinya seperti alamat rumah dan nombor telefon mula tersebar didedahkan oleh mereka yang mahu menuntut keadilan. Seiring dengan kes ini yang mendapat perhatian meluas di internet, pelbagai teori mula tersebar. Ramai mendakwa Nancy telah dijadikan mangsa oleh kumpulan retreat, sama ada dalam satu upacara pengorbanan pemujaan atau sebagai sebahagian daripada jenayah kebencian berunsur perkauman yang dirancang hanya kerana Nancy berketurunan Asia. Yang aneh tentang kes ini ialah setiap keterangan individu bercanggah antara satu sama lain, terutama mengenai bagaimana kumpulan itu bertindak sebaik sahaja mereka menyedari kehilangan Nancy. Jika mereka bersikap lebih telus sejak awal, mungkin tidak sukar untuk mempercayai bahawa segala yang dikatakan oleh Christina adalah benar. Namun kerana mereka memilih untuk berdiam diri dan bertindak secara mencurigakan, tidak heranlah ramai orang di luar sana percaya bahawa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Sehingga kini masih ramai saksi yang belum memberikan keterangan mereka dan terdapat tuduhan bahawa kumpulan itu menyogok polis Guatemala bagi membolehkan mereka meninggalkan negara itu lebih awal. Namun tiada bukti yang kukuh yang dapat menyokong dakwaan ini. Bagi pendapat pribadi saya, Christina mungkin bercakap benar dan kumpulan itu mungkin tidak ada kaitan dengan kematian Nancy. Tidak bermakna saya menyokong tindakan mereka, tetapi dalam keadaan tertentu, ia boleh difahami bahawa mereka trauma, lebih-lebih lagi kerana mereka berada di negara asing di mana bahasa tempatan tidak difahami dan mereka tidak tahu bagaimana polis akan bertindak balas terhadap versi Christina mengenai kejadian itu. Namun tingkah laku mencurigakan mereka masih menimbulkan keraguan dan 1000 tanda tanya. Buat masa ini, kes ini tetap kekal sebagai misteri yang belum terjawab. Pada 20 April 1989, seorang wanita bernama Peggy Bear sedang memandu di lebuh raya berhampiran sebuah bandar kecil bernama Circle di negeri Montana. Tiba-tiba dia terlihat sebuah kereta dari arah bertentangan yang sedang memecut laju terus menuju ke arahnya. Peggy terpaksa membelok secara mengejut dan bernasib baik kerana sempat mengelak daripada pelanggaran secara berdepan. Namun malangnya sebuah kereta yang dipandu oleh seorang wanita bernama Carol White yang berada di belakang kereta Peggy tidak sempat berbuat demikian. Carol cuba membelok dan mengelak tetapi tetap dirempuh dari arah hadapan oleh kereta yang memandu dari arah bertentangan itu. Nasib menyebelahi Carol. Dia terselamat. Dalam keadaan terkejut, dia keluar dari kenderaannya dan cuba mencari wanita yang telah menyebabkan kemalangan tersebut.
Beberapa saat kemudian, seorang wanita berambut perang berusia dalam lingkungan 30-an merangkak keluar dari kenderaan yang remuk dan berdiri diam di tepi jalan. Menurut Carol, wanita itu langsung tidak mengeluarkan sepatah perkataan pun. Dia hanya memandangnya dengan pandangan kosong. Tidak lama kemudian, Peggy Beer membuat pusingan semula ke lokasi kemalangan untuk memastikan semua yang terlibat dalam keadaan selamat. Ketika itulah dia melihat sesuatu yang aneh. Wanita berambut perang yang menyebabkan kemalangan itu sedang memanjat pagar di sisi lebuh raya, seolah-olah cuba melarikan diri dari tempat kejadian. Apabila anggota polis tiba di lokasi, wanita berambut perang itu sudah menghilangkan diri. Namun berdasarkan nombor plat kenderaannya, mereka berjaya mengenal pasti identitinya sebagai Patricia Meehan, seorang wanita berusia 38 tahun dari Bozeman, Montana. Selama 5 hari, pihak polis menjalankan pencarian menyeluruh di kawasan tersebut menggunakan anjing pengesan dan helikopter. Namun tidak menemui sebarang jejak Patricia, hanya kesan tapak kaki yang berakhir kira-kira 1 batu dari lokasi kemalangan. Menurut laporan polis, Patricia dipercayai sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ibu bapanya di Pittsburgh sebelum kejadian itu berlaku. Anehnya, pihak polis kemudian mendapati bahawa Patricia ada bercakap dengan ibu bapanya sehari sebelum kemalangan. Dalam perbualan itu, dia menyatakan bahawa dirinya dalam keadaan tertekan dan mahu kembali tinggal bersama mereka buat sementara waktu. Permintaan itu benar-benar mengejutkan ibu bapanya oleh sebab Patricia dikenali sebagai seorang wanita yang tidak mempunyai sebarang masalah berkaitan alkohol atau dadah. Namun begitu mereka menerimanya dengan satu syarat. Patricia perlu berjumpa dengan pakar terapi terlebih dahulu sebelum berpindah semula ke rumah mereka. Jadi sebelum kembali ke rumah ibu bapanya, Patricia dijadualkan menghadiri temu janji dengan pakar terapi pada keesokan harinya. Dia juga dikatakan merancang untuk memulakan perjalanan ke Pittsburgh. Namun yang menjadi persoalan, mengapa dia melalui Bandar Circle, sebuah kawasan yang langsung tidak berada dalam laluan dari Bozeman ke Pittsburgh. Sehingga kini, motif sebenar laluannya masih menjadi misteri. Tanpa sebarang petunjuk selain identiti Patricia dan kenyataan daripada keluarganya, pihak polis cuba mencari penjelasan yang munasabah tentang kemana dia mungkin menghilang. Tetapi ada 2 kemungkinan, sama ada Patricia telah menumpang kenderaan seseorang atau dia telah bersembunyi di dalam truk yang berisi jerami yang dilihat oleh polis kira-kira 1 batu dari lokasi kemalangan. Dalam beberapa hari berikutnya, orang ramai mula menghubungi polis, mendakwa mereka telah melihat kelibat Patricia Meehan di pelbagai hentian truk dan kedai makan sepanjang lebuh raya I-70. Dia dikatakan berkelakuan aneh dan keliru serta dilihat meminta tumpangan daripada orang yang melaluinya. Menjelang akhir Jun tahun itu, lebih daripada 25 laporan diterima oleh ibu bapa Patricia yang mendorong mereka untuk pergi ke Montana dengan harapan untuk mencari anak perempuan mereka yang hilang. Ramai saksi mendakwa mereka pernah melihat Patricia selepas ditunjukkan gambar dan video oleh ibu bapanya. Namun setiap seorang daripada mereka gagal melaporkannya kepada polis. Pada musim luruh tahun itu, lebih banyak laporan mengenai Patricia mula muncul. Pada bulan September, 1 laporan mendakwa Patricia telah menumpang kereta seorang wanita di Victor, Montana. Wanita tersebut menawarkan tempat tinggal semalaman kepada Patricia bersama suaminya. Keesokan harinya, pasangan itu menurunkan Patricia di hentian truk untuk membawanya lebih dekat dengan beberapa rakan yang kononnya ingin dilawatinya di bahagian lain negeri itu. Namun apabila pasangan tersebut menyedari bahawa mereka telah bersama seorang wanita yang hilang, Patricia sudah tiada dan gagal dikesan. Sementara itu, ibu bapa Patricia menemui gulungan filem yang belum diproses dalam salah satu kamera milik Patricia. Apabila mereka memeriksa filem tersebut, mereka menemui gambar Patricia yang diambil tidak lama sebelum kemalangan dan kehilangan dirinya. Dalam gambar tersebut, Patricia dilihat memandang cermin dengan ekspresi kosong sambil memegang kamera di tangannya. Setakat ini, gambar itu dipercayai sebagai rakaman terakhir Patricia sebelum kehilangannya. Sehingga hari ini, sekurang-kurangnya 100 orang telah melaporkan melihat Patricia Meehan sejak kehilangannya. Namun pihak berkuasa masih belum berjaya menemuinya. Kes ini amat membingungkan dan ramai pihak, dari polis hingga orang awam, masih tertanya-tanya apa yang sebenarnya berlaku kepada Patricia. Salah satu teori yang paling popular adalah bahawa Patricia mungkin mengalami amnesia selepas kemalangan. Teori ini boleh dipertimbangkan jika melihat keadaan mentalnya sebelum dia membuat perjalanan ke Pittsburgh. Beberapa ahli psikologi berpendapat bahawa tempoh tekanan yang teruk ditambah dengan kemungkinan kecederaan kepala boleh menyebabkan amnesia. Jika ini benar, ia mungkin menjelaskan mengapa Patricia berkelakuan aneh dan keliru serta ingin menjelajah seluruh negeri dalam usaha
untuk mencari semula ingatannya yang hilang. Namun teori ini masih tidak menjelaskan bagaimana dia dapat mengelak pihak berkuasa walaupun lebih daripada 100 orang di seluruh negara telah melihat dan berinteraksi dengannya. Salah satu teori menyatakan bahawa Patricia mungkin sengaja menyebabkan kemalangan itu untuk mengakhiri riwayatnya. Ini mungkin menjelaskan mengapa dia mengambil jalan pintas terus menuju ke Circle dan bukannya mengikut laluan terus ke Pittsburgh. Teori ini sering diperkatakan kerana Patricia dikatakan sedang mengalami kemurungan. Namun timbul persoalan, jika dia benar-benar berniat untuk menamatkan riwayatnya, mengapa dia menjadualkan janji temu dengan ahli terapi di Pittsburgh beberapa jam sebelum kejadian? Menurut sumber lain, ada kemungkinan Patricia tidak pernah menumpang kereta sesiapa pun. Sebaliknya, dia masuk bersendirian ke dalam hutan sebelum lemas di kawasan air berdekatan. Teori ini mungkin kedengaran janggal, memandangkan ramai yang mendakwa melihat wanita yang sama seperti dalam gambar yang ditunjukkan oleh ibu bapa Patricia. Namun segelintir penyiasat tidak menolak kemungkinan ia memang berlaku. Oleh kerana kejadian ini telah berlaku sekian lama, besar kemungkinan kita tidak akan pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Patricia Mann. Kes ini mungkin akan kekal sebagai salah satu misteri kehilangan yang paling aneh dan menghantui dalam sejarah.